Untuk waktu ini kita nak teruskan perbincangan dalam Selamat Pagi Malaysia mengenai Belanjawan 2021, inisiatif untuk merapatkan jurang digital dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya di bandar dan juga di luar bandar, bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, penganalisis ekonomi secara dalam talian menerusi platform Skype sekarang ini. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat. Okey, baik, dan mungkin kalau kita boleh mulakan terlebih dahulu berkaitan dengan kepentingan teknologi komunikasi dan multimedia dalam era revolusi perindustrian 4.0 dan juga pasca peredaran COVID-19. Mohon penjelasan daripada Doktor, silakan. Okey, terima kasih. Hani kan? Ya. Hani dan Andy. Okey. Hani dan Andy. Okey, dalam konteks kita dalam menangani masalah pada COVID-19 ni, kita melihat kita punya kelagat manusia ni dia berubah. Kelakuan manusia ni berubah disebabkan oleh sesuatu benda yang berlaku, seperti pandemik ataupun seperti epidemik dan sebagainya. Dan kita akan melihat perubahan ini berlaku disebabkan mungkin takut, disebabkan ada kematian dan sebagainya. Jadi perubahan sesuatu behavior ataupun kelakuan tu akan menyebabkan kita akan mengalami satu norma-norma yang baru lah. Norma-norma baru. Dan dari konteks COVID-19 ni kita lihat dalam sebabkan oleh kita mengurangkan kita punya social interaction dan sebagainya, maka kita lihat akan ada timbulnya 4 behavior dalam pasca COVID-19 ni. Ini berdasarkan kepada kajian yang dilakukan oleh kumpulan kajian kami di USIM, iaitu kita akan lihat ada 4 kategori behavior. Kita ada yang back to square one. Ini maksudnya dia akan menggunakan tabiat yang lama dia, dan keduanya adalah yang new normal. Okey, kategori consumer yang akan pada new normal ni iaitu menggunakan internet dan sebagainya, dan moderately new normal, dan seterusnya adalah satu lagi yang kecil bahagian ini ialah yang recycle. Jadi apabila melihat kepada apa yang akan berlaku pada masa hadapan, pada masa hadapan pasca COVID ni, kita akan melihat bahawa perubahan struktur dari segi ekonomi, dari segi social interaction dan sebagainya adalah kepada 4 jenis behavior oleh pengguna-pengguna sini. Dan ini adalah sangat penting dalam era revolusi 4.0 ni, sebab kita melihat bahawa apabila manusia berubah, maka dan juga kita ada maksudnya objektif yang kita nak capai dengan revolusi industri 4.0 ni, maka kita lihat dia macam selari apabila berlakunya pandemik COVID-19, dan kita pun nampak manusia pun berubah, dan aplikasi digital tu lebih banyak digunakan pada waktu sekarang ni. Ya, Prof, pada pandangan Prof, adakah Malaysia sudah mempunyai persediaan mencukupi khususnya dalam aspek fasiliti dan juga kepakaran semua manusia untuk menepani perubahan ke arah digitalisasi ini? Okey, dalam konteks kita lihat dalam konteks global lah, konteks global kita ni macam sedang-sedang lah. Kita ni macam sedang-sedang. Maksudnya kita ni tak adalah yang ke depan sangat, tapi kita tidaklah yang terkebelakang sangat. Maksudnya kita ni sedang-sedang lah. So dari konteks ni kita dalam digital ni kita masih lagi nak membangunkan infrastruktur dan juga fasiliti-fasiliti kita. Tapi yang penting ni ialah kita ada lagi masalah, iaitu dari konteks jurang digital. Maksudnya kita ada perbezaan di antara expect untuk kita boleh akses kepada internet dan sebagainya di antara bandar dan luar bandar, kan. So ini adalah satu yang perlu kita rapatkan. Jurang digital ni kita rapat. Tapi dalam konteks jurang digital ni saya ada lihat ada 3 lah. 3 ini daripada perhatian saya. Pertama ialah dari segi jurang digital di antara kawasan bandar dengan luar bandar. Yang keduanya ialah jurang digital yang kita boleh lihat daripada konteks generasi atau umur, iaitu generasi muda dengan yang generasi yang telah agak lama. Dan yang ketiganya ialah di antara sosioekonomi, iaitu di antara golongan contoh P40 dengan M40 ataupun T20. So maksudnya kita nak kurangkan
aspek jurang digital ni di antara 3 aspek ni. Ini adalah dari perhatian saya lah, kita perlu lihat. Sebab kadang-kadang kita lihat contoh daripada sosioekonomi B40, mungkin mereka mempunyai akses yang agak terhad berbanding dengan golongan M40 dan juga T20. Okey, baik. Dan mengenai inisiatif yang berkaitan dengan bidang teknologi komunikasi dan multimedia dalam Belanjawan 2021, adakah ia sebenarnya selari dengan kehendak ataupun tuntutan semasa dalam era IR 4.0 ini dan juga pasca pandemik COVID-19? Saya rasa dia bukan hanya selari, dia patutnya memang kena buat. Okey, maksudnya memang perlu dilaksanakan dalam konteks kita untuk pergi ke IR 4.0 dan juga untuk memastikan kita berubah reaktif dengan apa yang telah berlaku dengan COVID-19 ni. Jadi kita ada banyaklah, saya tengok dalam belanjawan ke apa ke, saya ada tengok ada tentang rantaian penjana, jendela dan sebagainya. Memang ialah satu benda yang sangat-sangat diperlukan oleh negara pada waktu ini, iaitu kita nak memastikan sebagai contohnya hubungan di antara sekolah dengan sekolah, hubungan di antara kawasan luar bandar dengan bandar, dan ini semua memerlukan satu peruntukan yang agak besar lah di dalam konteks kita untuk memastikan kita dapat, pertama akses kita dapat, tapi kualiti akses untuk capaian internet pun mesti kualiti yang baik. Sebab kita tak nak kita ada akses tapi kualitinya tidak baik. So itu adalah satu perkara yang sangat penting lah. Jadi dalam konteks ini memang sangat-sangat diperlukan. Ya, Prof, sedikit pandangan daripada anda mengenai cadangan untuk menjadikan perkhidmatan jalur lebar sebagai utiliti ketiga. Apa manfaatnya? Okey, apabila kita lihat kita utiliti yang biasa ialah elektrik dan air, itu utiliti lah. Tapi apabila kita maksudnya jalur hubungan jalur internet ni sebagai utiliti ketiga, dia akan memberikan impak yang sangat besar dalam konteks kita sebagai contohnya nak merancang pembangunan kawasan tempat tinggal dan sebagainya, industri dan sebagainya. Ianya perlu maksudnya contoh developer dia kena masukkan utility sambungan internet ni sebagai satu perkara yang perlu mereka buat sebelum mereka nak develop satu kawasan tu. Jadi dia dah jadi macam kena buat macam dengan elektrik dan air sekali. Dan ini akan memudahkan lagi kawasan-kawasan maksudnya baru yang hendak dibangunkan berbanding apabila mereka terpaksa lepas dah siap baru nak apply untuk jaluran internet dan sebagainya. Dan impak dia memang akan membuatkan pembangunan di satu tempat tu akan ada sekali dah terus jaluran ataupun jalur lebar ni sebagai utiliti yang ketiga lah. Jadi manfaatnya akan kepada rakyat lah, kepada pembeli rumah dan sebagainya. Okey, dalam melakukan sesuatu dia mesti ada timbal balik antara impossible dan possible. Dia kata boleh ke tidak ni, boleh ke tidak ni, ada pertimbangan di situ. Jadi pastinya ada kekangan dan juga cabaran yang perlu segera diselesaikan ataupun ditambah baik bagi memastikan agenda membangunkan industri digital ini dapat direalisasikan. Okey, pertamanya ialah kita perlu merapatkan jurang digital tu. Kita tak nak nanti ada suatu kawasan tu dia tak dapat nak akses kepada internet dan sebagainya. Dan ini sangat penting. Sebagai contoh, kalau kita dalam konteks education, kita nak contoh melaksanakan education, jadi kita kena pastikan semua kawasan, terutama daripada kawasan pendalaman dan sebagainya, mereka mendapat akses jalur lebar ni supaya proses pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik dan sebagainya. Jadi yang paling penting sekali ialah untuk merapatkan jurang digital tersebut dan supaya ia tidak dapat dinikmati oleh semua orang dan bukan hanya berdasarkan kepada kawasan-kawasan tertentu saja. Jadi maksudnya kita nak bagi semua orang dapat. Yang itu adalah satu cabaran yang paling besarlah kepada kita untuk memastikan semua mempunyai akses dan akses kepada jalur lebar dan juga mempunyai kualiti terhadap pencapaian internet tersebut. Itu yang saya rasa. Baik, terima kasih banyak-banyak Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, penganalisis ekonomi, kerana berkongsi kepada kita pandangan anda mengenai... Terima kasih Eddie dan juga Hani. Ya, terima kasih mengenai